Sekarang ni saya sedang buat rekod meeting ataupun rekod sistem. Jadi saya harap kalau ada keluar paparan butang minta untuk persetujuan untuk merekod, harap tekan okey lah ya, sebab saya sedang merekod untuk simpanan jika ada apa-apa masalah dengan streaming kita . Dan jika boleh ni lah ya, jika boleh berpakaian sopan ya, sebab kita akan streaming online melalui YouTube, satu Malaysia kot, satu dunia tengok ni ya, streaming live dan juga streaming live YouTube dan juga Facebook. Penceramah masuk buku apa je? Hello. Cikgu Syah? Kejap. Penceramah daripada Pahang 245. Daripada Sarawak 2.5 dia cuba masuk. Oh. Mana dia akan masuk stay sampai habis lah. Dua-dua akan berada dalam cara online lah. Kejap admit ni. Okey. Seorang penceramah dah masuk tu, Rizwan tu. Okey, Rizwan. Mana Rizwan? Cikgu Rizwan. Betul. Tekan ni. Macam mana nama dia? Nanti kakak terus pin, nanti kan ada pin kan? Ada pin kan? Okay, admit. Rizwan pin je ni. Okey. Cikgu Rizwan dah masuk tu. Assalamualaikum Cikgu Rizwan. Okey, dah ada nampak muka tu? Selamat datang ke Pasoh. Cikgu Rizwan. Ya, Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang. Saya nak start recording je. Apa saya? Ya, start streaming je. Bukan tak apa, masalahnya dekat situ, dia tak keluar. Line okey sana Cikgu Rizwan Okey. Alhamdulillah. Saya di Sibu, di bandar. Okey. Oh. Sibu Dengan Kapit tu apa jauh? Tak berapa jauh cikgu. Oh. 6 jam naik. Ha? 6 jam dengan bot lah. Dengan bot 6 jam. 6 jam. Tak berapa jauh 6 jam Dah biasa tu kan. 6 jam tu. Marathon. Ya, marathon. Tak streaming boleh. Asal orang Pasoh ke? Ya. Lama duduk sana. Hampir 8 tahun. Yalah. 2 tahun lagi cukup, 1 dekad. Hai Cikgu Hashimah. Lama tak? Cikgu-cikgu saya beramai dalam ni. Mungkin lah. Ramai kan. Cikgu Fazilah apa tu? Kan? Ya. Fazilah. Kita menang dari 4 minit kan? Okey, tak apa. Sekejap, mungkin yang bisa tulis audio output. Salah. Belum rasmi kan? Rasanya angkat telefon tak boleh dekat dengan licin kat dalam. Yalah. Sekejap.
Sebab saya pakai desktop audio jadi memang suara kuat apa. Memang ada perempuan. Vokal semua nak mereka hadir lagi. Aku saya slowkan suara. Guru kelas saya pun ada tu. Bekas guru kelas saya. Cikgu Khairul. Oh. Oh, dah masuk tu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta perhatian kepada semua semua murid dan juga guru untuk menutup mikrofon semasa ceramah ataupun sebarang aktiviti sedang dilaksanakan supaya tidak mengganggu tidak mengganggu tidak mengganggu. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Nanti nanti Cikgu Mazlan akan bagi tahu Ustaz untuk meneruskan bacaan dalam 2-4 minit. Okey. Okey, jadi nanti kalau tu kita akan telah minta bila time nak buka tangan dia boleh buka Okey. Okey. Apa ni?
Cikgu Rizwan berulang kan daripada 1000 ke Hafiz? 6 jam sehari. Tidak cikgu. Saya memang stay di kuartus guru di sekolah. Oh, jadi ni kenapa Ini memang on the way nak balik kampung lah. Nak balik. Oh. Ada mohon tukar? Ada. Belum ada rezeki lagi. Belum ada rezeki ya. Okey, Cikgu Mazlan, pencerahan pertama dah masuk dah. Boleh start lah. Boleh mula lah. Kalau buka audio Cikgu Mazlan punya audio 0. Okey, sorry. Saya mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qawli. Yang berbahagia tetamu kita pada hari ini Dr. Khairuddin bin Said, Timbalan Salah Ikut Tengku Afwan Afzal. Okay, yang berbahagia juga Cikgu Tuan Muhammad Nur, Cikgu dan juga bekas pelajar SMK Pasu 2, Cikgu SK Nana Mary Kapit, Sarawak betul sebutan saya tu. Yang berusaha Cikgu Abdul Rahub bin Zakaria, Pengetua SMK Pasu 2, Barisan Pentadbir, Ketua Bidang, rakan-rakan guru serta pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, alhamdulillah dengan izin, dengan ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini berjaya harap berjaya lah untuk satu program motivasi yang bertajuk Momentum Belajar Suasana PKP. Jadi bagi memberkati majlis kita pada hari ini, jadi kita akan memanjatkan doa terlebih dahulu. Saya menjemput Ustaz Kamarul Fauzi untuk membaca doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Mazlan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa syuhada'i was salihin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang mencipta seluruh alam, sesungguhnya pada petang yang mulia ini kami berkumpul secara maya kerana-Mu ya Allah, iaitu bagi menjayakan program motivasi momentum belajar suasana PKP. Ya Allah, Ya Rahman, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah hidayah-Mu dan petunjuk-Mu kepada kami ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu. Berkatilah majlis kami pada petang yang mulia ini. Mudah-mudahan majlis ini dapat menambahkan lagi keimanan dan ketakwaan kami kepada-Mu ya Allah. Seterusnya menjadikan pelajar-pelajar sekolah ini sentiasa bermotivasi tinggi, terutama dalam menghadapi cabaran belajar bagi menghadapi peperiksaan SPM dalam suasana PKP ini. Ya Allah, jadikanlah semua pelajar sentiasa berusaha bersungguh-sungguh bagi mencapai kejayaan. Jadikanlah mereka pelajar yang sentiasa bersungguh-sungguh bagi menghadapi segala cabaran dan rintangan dalam usaha mencari ilmu pengetahuan. Jadikanlah mereka insan yang sentiasa mempamerkan akhlak Islam yang terpuji, terutama kepada ibu bapa dan para guru. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan yang sempurna. Perbaikilah segala kesilapan kami ya Allah. Eratkanlah hubungan antara kami. Tunjukkanlah kami ke jalan yang membawa keharmonian dan sakinah dalam kehidupan. Semoga ia dapat menjana kecemerlangan kami pada masa hadapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum kita memulakan acara, melanjutkan acara kita, okay, saya nak ingatkan kepada semua pelajar lah, diminta untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu. Okay, jika ada pertanyaan, okay, semasa slot ataupun slot yang akan dijalankan, barulah boleh mic tu, supaya tiada gangguan bunyi daripada luar yang masuk semasa majlis sedang berlangsung. Untuk tidak melengahkan masa, okay, saya mempersilakanlah tuan rumah iaitu Cikgu Abdul Rahub bin Zakaria, Pengetua SMK Pasu 2, memberi kata alu-aluan lah kepada pelajar dan juga tetamu kita pada petang ini. Jadi persilakan. Terima kasih Cikgu Mazlan bin Maddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Puan Nur Hasimah binti Muhammad Nur JPK 1, yang dihormati Dr. Khairuddin bin Said, Timbalan Pengarah IPG Kampus Tengku Ampuan Akzan, Kuala Lipis. Terima kasih Doktor bersama. Dan seterusnya Cikgu Rizwan bin Muhammad Nur, SK Nangka Merit Kapit Seri Sarawak, pelajar terbaik SPM 2006 SMK Pasu 2. Selamat datang. Terima kasih dari jauh dapat bersama. Dan seterusnya yang berusaha Encik Hamdan bin Husin JPK HEM, Puan Ajura bin Ahmad JPK Po Curriculum, kaunselor, rakan-rakan guru dan calon SPM 2020 SMK Pasu 2 yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT
dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam Google Meet. Sebenarnya dah lama saya tak dapat bertemu dengan pelajar-pelajar saya ini. Rindu rasanya. Dan seterusnya saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada calon-calon SPM 2020 SMK Pasu 2 kerana hadir dalam program ini. Okey. Dan juga saya di sini ingin mengucapkan tahniah kepada kamu semua kerana peratus lulus dalam peperiksaan percubaan baru-baru ini telah meningkat, iaitu lebih baik daripada tahun lepas dan juga lebih baik daripada target yang telah kita buat. Walaupun demikian, kita punya GPS untuk pencapaian peperiksaan percubaan kita masih rendah berbanding dengan ETR ataupun target yang kita telah buat. Okey. Dan di sini saya faham calon-calon SPM tahun 2020 adalah calon SPM yang special. Maknanya berbeza daripada calon-calon SPM yang sudah-sudah kerana kamu semua menghadapi cabaran bagaimana ditangguhkan SPM dan juga tidak dapat bersama dengan cikgu secara bersemuka. Kita terpaksa melalui PDPR. Jadi ini saya harap pelajar-pelajar calon-calon SPM 2020 jangan putus asa. Kerana kami sebagai pengurusan sekolah, saya sebagai pengetua sendiri dan rakan-rakan guru SMK Pasu 2 terus sahaja berusaha bersungguh-sungguh untuk membantu kamu dengan PDPR, maksudnya kelas online, modul kita sediakan, buku latihan yang kita belikan, dan juga kita akan adakan perkampungan ilmu semasa cuti sekolah. Jadi di sini saya harap pelajar-pelajar ataupun calon SPM 2020 teruskan melipat gandakan usaha kamu supaya kamu dapat mencapai pencapaian yang lebih cemerlang bagi tahun 2020. Jadi saya harap semua aktiviti yang guru-guru kamu buat tolong sertai. Seperti hari ini, tahniah saya ucapkan kamu telah sertai. Google Meet yang kita buat iaitu program motivasi momentum belajar suasana PKP. Memang berbeza, jadi kita terpaksa terima hakikat ini. Jadi saya harap semua pelajar-pelajar dapat menyertai segala program yang kita adakan. Dan seterusnya di sini saya sekali lagi merakamkan tahniah dan terima kasih kepada kita punya penceramah dan juga pada kaunselor kita Puan Maznita yang telah merancang dan melaksanakan program ini. Dan seterusnya di sini saya doakan semoga calon-calon SPM 2020 SMK Pasu 2 diterangkan hati, diberi ketabahan, dipermudahkan urusan belajar dan seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM nanti. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua atas ucapan tadi. Seperti mana yang kita maklumlah kan, memandangkan inilah satu orang kata norma baharu. Ini adalah satu usaha yang dibuat oleh pihak sekolah supaya kita dapat mencipta satu momentum untuk pelajar supaya dia boleh belajar dalam keadaan situasi yang orang kata yang agak sukar sekarang ini dalam situasi PKP. Okey, jadi untuk slot pertama ini, saya akan serahkan kepada yang berbahagia Dr. Khairudin bin Said. Saya dimaklumkan yang Dr. Khairudin ni adalah bekas guru SMK Pasuh 2. Mungkin ada rakan-rakan guru yang masih lagi mengenali beliau. Mana-mana pelajar pun mungkin
mungkin pelajar lama mengenalilah, mungkin untuk pelajar baru itu agak jauh lah kan. Okey. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya mempersilakan Dr. Khairuddin bin Said untuk mengambil bahagian slot yang pertama ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'din. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat petang, semoga semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suara clear Boleh tunjuk jari tak kalau tunjuk clear tu? Okey. Terima kasih pengurusi majlis pada petang ni, Cikgu Mazlan Mat Din dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pasu 2, yang berusaha Tuan Guru Besar Cikgu Abdul Raub bin Zakaria, juga bersama-sama senyum itu ya, Kak Syimah ataupun Puan Nur Hashimah binti Muhammad Nur, guru penolong kanan, guru-guru penolong kanan, termasuk saya dulu tak sempat catat dengan guru penolong kanan apa nama tadi, Halawan Murid, tapi Koko tak silap saya tadi Puan Najura guru-guru ketua bidang, ketua-ketua panitia. Tidak lupakan yang turut berusaha pada petang ini Cikgu Maznita Muhammad Said, kaunselor, bersama Puan Fazilah Hanafi menjayakan program pada petang ini, dan Cikgu Ridwan Ridwan Muhammad Nur, SK Nangga Merit Kapit Sarawak. Jauh tak apa, kita dekat di online semua guru dan semua murid calon pelajar SPM patutnya tahun 2020, tetapi ada keistimewaan dilanjutkan 2021. Terima kasih diucapkan kerana menjemput saya bersama-sama. Rindu pula Pasu 2 ni. Dah lama dah tak sampai ke SMK Pasu 2 ni. InsyaAllah kesempatan ni kita dapat bersama-sama berkongsi, mengembalikan kembali momentum. Sebab tajuk ni momentum Mungkin momentum ni sebab dah lama tak berjumpa atau berubah suasana, maka ia hilang sebentar. Namun kalau kita berjaya mewujudkan dalam diri kita, insyaAllah ia akan terus wujud dan dapat menggerakkan calon-calon pelajar-pelajar Pasu 2 untuk menduduki SPM pada tahun hadapan. Syukur kerana pada petang ini, walaupun secara online, kadang-kadang kita rasa online ni tak berkesan tapi itu sebenarnya normal lama. Kita kena berada pada zamannya. Dah zaman COVID tidak dijangka, maka kita berada di norma yang begini, maka kita kena menerimanya. Kalau kita menolak perkara ini, bermakna kita tidak berjaya meletakkan diri kita dalam kehidupan pada hari ini. Nak tak nak, apa yang penting adalah bagaimana kita mengubah perubahan. Salah satu kejayaan dalam hidup ialah mengurus perubahan. Kalau kita masih lagi nak macam dulu, hari-hari datang sekolah, cikgu berdepan mengajar, maka kita tidak akan menemui perkara tersebut. Dan akhirnya kita hanyut dalam harapan yang tidak pasti tersebut. Oleh itu, nak tak nak, setiap pelajar, bukan saya pelajar, cikgu sendiri pun kena menerima perubahan ini dan kita menguruskan sebaik mungkin perubahan ini dengan segala kemampuan yang ada. Sebelum kita meneruskan, saya nak tanya sebenarnya apakah matlamat itu dalam kehidupan pada pelajar? Seorang boleh jawab tak? Ada nama tu, Nur Syafiqah tu. Boleh beritahu sikit tak? Cuba cakap setengah minit. 20 saat pun tak apa. Berkongsi nampaknya. Kongsi. Cuba beritahu sikit apakah kita punya goal, matlamat tu. Matlamat yang pertama, kejayaan dunia akhirat. Okey, kejayaan dunia akhirat. Okey lah tu. Itu kita letak sebagai visi kita lah. Betul
Kita ada visi. Tetapi untuk menjadikan visi kita kena ada apa? Mission. Kena ada misi. Misi adalah langkah-langkah yang kita buat untuk mencapai visi tersebut. Dan bagi setiap misi ni, dia akan boleh menjadi visi. Maka kita di bawah tu kita perlu letakkan lagi misi yang lain. Mission lain. Di bawah misi itu nanti kita boleh jadikan visi lagi sehingga akhirnya dia akan berkembang dalam pelbagai lapangan dalam kehidupan kita, dan di situ barulah kita dapat memastikan apakah tindakan yang dapat kita lakukan. Baiklah, saya rasa semua orang dalam nak mencapai kita punya apa, big dream dia, impian yang besar kita untuk mencapai kejayaan dunia akhirat, kita memerlukan kepada langkah-langkah tersebut. Salah satu langkah ialah berjaya dalam pelajaran. Betul Kalau kita tak berjaya dalam pelajaran, maka kita hilang satu nikmat dalam kehidupan kita. Duit itu nikmat lain. Kesihatan nikmat lain. Tapi belajar ni dan berjaya dalam pelajaran merupakan satu nikmat. Kadang orang cakap, buat apa belajar? Tinggi-tinggi tu tak? Tak dapat kerja. Maka dia hanya melihat kerja itu sebagai satu nikmat. Dia tidak melihat proses belajar itu sebagai satu nikmat. Maka pelajar yang berada di suasana COVID sekarang ni, belajar di rumah ni, sebenarnya merupakan satu nikmat yang diberi hanya kepada anda aja. Tidak diberi kepada pelajar yang lain. Berpuluh tahun saya mengajar PASU 10 tahun. Dari tahun 2007 hingga 97 hingga 2007. 10 tahun. Tak pernah berlaku ini. Jadi inilah tahunnya. Maka ini merupakan satu nikmat yang sewajarnya disyukuri dan dihargai. Pengalaman dalam kehidupan yang orang lain tidak alami. Baiklah. Dalam kita mencari ataupun menetapkan matlamat, semua dah ada matlamat, big dream yang ingin kita capai, kita kecilkan, iaitu berjaya dalam peperiksaan SPM. Jadi bagaimana kita nak pastikan kita berjaya dalam SPM? Perkara yang paling asas ialah konsisten. Saya yakin bila kita berada di sekolah, kita konsisten untuk belajar. Sebab suasana. Rakan-rakan bersaing, cikgu memberi motivasi, mengajar, marah lagi, memberi hukuman dan sebagainya. Semua itu merupakan perkara yang memberi satu kesedaran kepada kita, semangat ataupun paksaan untuk belajar. Maka kita berada dalam suasana nak belajar. Tapi bila kita berada di PKP ni, Sekatan Pergerakan ni, kena duduk rumah, ada tak perkara itu dalam diri kita? Kalau tak ada, maknanya kita hilang konsistentasi tu. Kalau tidak ada, without consistent, kita never finish kita punya kerja. Tak ada konsisten, tak akan tamat. Matlamat kita nak belajar tadi tu, berjaya kurang-kurang di SPM dulu. Bila kita nak berjaya dalam SPM, kalau kita tidak konsisten untuk belajar, kita tidak akan berjaya mencapai kejayaan dalam SPM. Jadi macam mana kita nak konsisten ni? Duduk di rumah konsisten belajar, macam mana di sekolah? Ini satu tugas yang berat. Siapa yang nak mengawal kita? Mak. Lotih mak nak mengawal dia. Cikgu lagi lah. Jadi tidak ada orang yang boleh mengawal melainkan anda sendiri. Anda sendiri mengawal diri anda. Dan kejayaan itu bergantung kepada setakat mana, yang pertama tadi, kita berjaya mengubah ataupun mengurus perubahan dalam diri kita. Yang kedua, bagaimana kita nak memastikan wujud konsisten dalam diri kita. Dan di awal tadi disebut ini merupakan satu peluang untuk kita mencapai kejayaan dengan perubahan suasana ataupun persekitaran pembelajaran. Jadi di sini saya nak bagi 3 perkara lah. Bagaimana kita nak konsisten dalam belajar walaupun di rumah. Yang pertama, love. Ini Steve Jobs ni sebut lah. Steve Jobs. Kenal Steve Jobs? Steve Jobs dah meninggal dah mati dah. Kena kanser. Antara pengasas Apple. Menurut beliau, salah satu kejayaan dia adalah love, sayang atau cinta kepada kerja. Kalau anda sebagai murid atau pelajar, mestilah cinta kepada pelajaran. Dengan cinta tadi, kita akan menggerakkan diri kita untuk memperoleh apa yang kita cintai. Kita akan berusaha menyimpan atau menjaga apa yang kita
cintai atau kita sayangi. Kita akan melindungi apa yang kita cinta ataupun yang kita sayangi. Tanpa cinta ni, dia akan jadi satu paksaan. Bila paksaan, dia perlu kepada hukuman. Jadi kita kena ubah, belajar, merupakan perkara yang kita sayangi, kita cintai. Mencapai kejayaan dalam SPM merupakan perkara yang ingin kita capai dan kita sayangi. Dengan cinta ni, cinta yang tulus lah. Bukan cinta palsu. Cinta sebenar, maka ia dapat menggerakkan. Boleh yang pertama ni? Kalau boleh, kita boleh pergi kepada yang kedua lah. Kalau tak boleh, kita kena gilapkan lagi yang pertama ni. Okey, yang pertama selesai. Yang kedua, bila kita sayang, kita kena letakkan faktor yang kedua. Iaitu dalam diri kita adalah work smart lah. Iaitu bekerja dengan cekap, bijak, kompeten lah. Bagaimana kita nak bekerja dengan smart ni? Cantik. Ini kita boleh tanya pada Puan Maznita lah. Saya rasa banyak kali ataupun kerap beliau memberi penerangan atau guru lain bagaimana kita boleh menguruskan pembelajaran kita dengan cara yang smart ni. Kalau dulu disebut work hard, kerja keras, hari ini kita tidak kerja keras lah. Bagaimana kita dapat menyusun strategi, kita belajar tetapi walaupun masa kita gunakan secara bersendirian ataupun tanpa guru, di rumah ia memberi manfaat yang lebih kepada pencapaian. Ada tak kita buat analisis? Anda buat analisis. Selama 3 bulan di rumah ni atau 2 bulan di rumah, macam mana pencapaian? Semakin baik atau semakin kurang? Kalau semakin kurang, maknanya kita kena perbaiki. Kalau semakin baik, mana kita kena tingkatkan lagi. Ini kita kena buat apa? Sendiri analisis. Dari analisis tu barulah kita boleh menyusun gerak kerja kita seterusnya. Untuk memastikan kita dapat bekerja dengan smart. Kalau tidak, kita belajar ikut dan. Belajar ikut dan nanti adik lah. Tak ada orang belajar ikut sempat ataupun ikut rajin atau ikut lapang, tak ada. Kita kena menyusun jadual dan kita kena tahu mana yang utama, mana yang perlu dititik beratkan, mana kita mempunyai kekuatan, di mana kita mempunyai kelemahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya nak jelaskan di sini, iaitu kita fikir, think outside the box. Ini banyak orang menyebut, supaya kita berfikir di luar kotak. Kalau sebelum ni, kita belajar di mana? Di sekolah, dalam kelas, bersama guru, bersama kawan. Salah satu kaedah kita nak berfikir di luar kotak ni ialah kita berfikir secara kontra. Secara kontra. Kalau dulu kita biasa kalau pergi kedai, kalau nak berhutang kena bawa kad kredit lah. Betul. Tak nak bawa duit tunai, kita bawa kad kredit. Sampai di kedai tu kita bagi kad kredit, dia pun swipe lah kad kredit tersebut. Maka kita pun dapat barang tanpa bayar. Tapi kita berhutang. Itu dulu. Tapi hari ni orang tak pakai kad kredit lah atau kurang kad kredit. Kecuali orang sangat memerlukan, orang pakai kad apa? Kad debit. Mengapa pakai kad debit? Tujuan ni adalah tak perlu pakai duit tunai. Sama pakai kad. Tetapi ada duit dulu. Kalau dulu duit tak ada, boleh beli barang. Yang ni tak payah buat duit, tapi duit ada lengkap, boleh digunakan. Konsep yang sama. Cashless lah. Tak perlu bayar cash. Itu contoh. Kita berfikir di luar kotak. Jadi sama keadaan hari ini sebenarnya ini peluang pada kita untuk berfikir di luar kotak. Sebelum ni kita belajar semua dengan guru, berhadapan dengan guru. Hari ini kita kontra pula. Belajar sendiri, buat kerja sendiri, semua sendiri. Jadi ini peluang untuk kita memperbaiki diri kita. Dan kita boleh memikirkan lagi. Kalau sebelum ni, latihan kita siapa yang semak? Disemak oleh guru. Guru memberi teguran dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak berfikir di luar kotak ni supaya latihan kita boleh disemak oleh guru dalam kaedah yang lain pula. Oleh itu kita kena manfaatkan sebanyak mungkin peluang belajar di rumah ni ataupun Kediri ni untuk memperoleh sesuatu yang dapat meningkatkan kita punya pengetahuan. Baik. Itu 3 perkara yang kita perlu tekankan
untuk memastikan kita konsisten. Yang dikatakan tanpa konsisten kita tidak akan menamatkan kerja kita. Dalam Islam saya sebut fastaqim. Seorang lelaki bertemu Rasulullah SAW, dia tanya, apa wasiat Rasul pada dia? Maka Rasul betul, amanta billah summastaqim. Kamu beriman dengan Allah, summastaqim. Kemudian adalah kamu istiqamah. Konsisten dengan keimanan tersebut. Dia sama kan? Kalau kita nak belajar, kita yakin kita perlu belajar, kita kena istiqamah, konsisten tadi. Dan bagaimana? Ada 3 perkara saya sebut tadi. Pertama, kita cinta pada sekolah kita, pelajaran kita. Yang kedua, kita kena work smart. Yang ketiga, kita kena berfikir di luar kotak. Sentiasa mencari apa? Idea-idea baru dalam melaksanakan tugas kita. Dan yang keempat sebagai rumusan, bagaimana kita nak, kita panggil apa? Connecting the dot. Bagaimana kita nak menyambung kembali perkara-perkara yang telah kita buat. Selama ni kita belajar di tingkatan 1, 2, 3, 4 belajar. Tiba-tiba masuk tingkatan 5, bulan 18 saya bulan Mac, PKP kena duduk rumah. Kemudian balik sekejap, kemudian kena balik duduk rumah balik. Jadi bagaimana kita tidak terhenti atau tersekat atau terputus. Disebabkan PKP tadi kita terputus, maka kita tidak dapat belajar. Ataupun hilang mood kita, hilang momentum kita belajar. Jadi kita kena kembali balik. Itu connecting the dot tadi. Kita mengambil ataupun bermula atau menyambung terus. Dari bermula kita belajar dulu, tingkatan 1, 2, 3, 4 secara di sekolah, berhadapan dengan guru atau bersemuka, dan kita meneruskan perkara yang sama walaupun kita berada sendirian di rumah. Konsisten menyambung pembelajaran kita. InsyaAllah dengan ini momentum kita terus wujud dalam diri kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita seharian. Di samping kalau kita sebagai seorang Muslim, hendaklah sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberi momentum tersebut ataupun istiqamah dalam melaksanakan tugas harian. Jadi saya rasa untuk ni cukup dulu sebab dijadualkan 3 suku kan. 3 suku, insyaAllah kalau ada soal jawab nanti kita sambung di kesempatan selepas ini. Saya serahkan kembali kepada moderator kita pada petang ini, Cikgu Mazlan bin Madin. Terima kasih. Terima kasih Dr. Farudin. Okey, atas slot yang pertama tadi. Okey, saya tertarik dengan apa yang Dr. Farudin ucapkan, iaitu kita mengurus perubahan. Jadi saya teringat orang ni bijak pandai kata, okay, dia mendefinisikan bijak, pintar, pandai ni. Macam mana dia mendefinisikan? Okay? Dia berkata orang yang bijak atau orang yang pandai ini ialah orang yang berjaya menyesuaikan diri dengan perubahan. Dia kata, orang yang berjaya menyesuaikan diri dengan perubahan. Bermaksud itu adalah orang yang bijak. Itu definisi dia. Cuma saya tak ingat nama yang memberi definisi tersebut. Tapi saya pegang dengan perkataan itu. Maknanya kalau kita berjaya dengan menyesuaikan diri dengan keadaan tertentu, dengan keadaan PKP sekarang ini, maknanya kalau kita berjaya menyesuaikan diri, kita berjaya mencipta momentum diri, maknanya kita adalah orang yang bijak. Itu saya tertarik dengan apa yang Dr. katakan tadi itu, mengurus perubahan. Okay? Okey, baik. Terima kasih Doktor. Okey, untuk slot yang kedua, okey, saya akan serahkan kepada Cikgu Rizwan bin Muhammad Nur. Okey, dia merupakan bekas. Sebenarnya 2 penceramah panel kita hari ini adalah ada kaitan dengan sekolah kita, dengan sekolah kita SMK Pasu 2. Okey, yang kedua ini adalah bekas pelajar SMK Pasu 2, pelajar terbaik SPM tahun 2006. Jadi saya mempersilakanlah kepada Cikgu Rizwan bin Muhammad Nur untuk slot yang kedua. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi
ishrah li sadri, wahai Tuhan, lapangkanlah hati kami. Wa yassir li amri, permudahkan urusan kami. Wahlul uqdatan min lisani, wahai Tuhan, kau luruskan lidahku, pemudahkan kata-kataku. Yafqahu qauli, supaya orang ramai, supaya adik-adik dapat memahami kata-kataku. Subhanakala, maha suci Tuhan, sesungguhnya saya ini jahil, tak tahu apa-apa. Illa ma'allamtana, kecuali engkau yang ajarkan ilmu itu kepada aku. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui, lagi maha hakim bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam menjulang pendidikan. Salam apa lagi? Salam Trin dan seterusnya. Salam perpaduan, salam dari bumi Kenyalang. Okey, yang berusaha Tuan Pengerusi Cikgu Mazlan bin Ma'din, yang berusaha Tuan Pengetua Cikgu Abdul Rahub bin Zakaria, penceramah jemputan kita Dr. Khairuddin Said. Ini murabbi saya ni, dia merupakan ustaz saya ketika saya bersekolah dulu. SPM saya pun di bawah didikan Dr. Khairuddin. Seterusnya guru-guru penolong kanan, ketua-ketua bidang, ketua-ketua panitia, rakan-rakan guru, dan seterusnya adik-adik calon-calon SPM 2020. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi menjemput saya bersama-sama tergolong di dalam satu majlis ilmu ni. Sebenarnya saya menumpang ilmu di dalam program ni. Ramai lagi sebenarnya pasuh yang lebih berjaya daripada saya. Pada awalnya ketika menerima jemputan ni pun saya rasa rendah diri sebenarnya nak menerima jemputan ni. Sebab ramai lagi pasuh yang lebih berjaya daripada saya. Tapi saya rasa ini adalah penghormatan kepada saya lah untuk sama-sama menyertai program adik-adik ni. Semoga sedikit sebanyak ada kebaikan yang saya sendiri dapat daripada program ni lah. Okey, memang betul seperti yang Cikgu Mazlan cakapkan tadi, saya merupakan bekas pelajar SMK Felda Pasuh 2 dari tahun 2002 sehingga 2006, daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. 2002 hingga 2006, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Dalam ni pun sebenarnya ramai ni guru-guru saya. Jadi segan saya nak bercakap sebenarnya. Jadi pada petang ni saya akan saya hanya berani sentuh berkaitan cara nak belajar ataupun bagaimana pengalaman saya belajar di SMK Felda Pasuh 2 suatu ketika dulu tanpa menyentuh bidang akademik lah, sebab saya rasa kalau akademik guru-guru di SMK Felda Pasuh 2 lebih berkelayakan. Okey. Jadi pada petang ni adik-adik saya akan berkongsikan sedikit sebanyak bagaimana ataupun apa cara yang saya gunakan, saya dan kawan-kawan gunakan ketika saya belajar di sekolah dulu lah. Kadang-kadang adik bertanya, kita panggil penjemputan daripada luar, mungkin ada segelintir murid ni dia akan bertanya. Dia tak rasa apa yang kita rasa. Kalau adik-adik nak cari bekas pelajar yang daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, saya lah orangnya. Kalau adik-adik nak mencari orang yang memang anak jati Felda Pasuh 2, anak penuka Felda, saya lah orangnya. Jadi tak dapat banyak pun, petang ni saya akan cuba berkongsikan sedikit sebanyak pengalaman yang saya dapat ataupun yang masih saya ingat ketika saya menuntut di Felda Pasuh 2. Sebab saya meninggalkan Felda Pasuh 2 sudah hampir 14 tahun lah, 2016. Kemudian saya sambung belajar, saya keluar pada kampung 6 tahun. Kemudian saya berkhidmat di Sarawak dah 8 tahun. Jadi hampir 14 tahun. Mungkin adik-adik tak kenal saya lah. Okey, saya terus pergi kepada slide. Saya ada sediakan sedikit slide bagi memudahkan. Sekejap, saya cuba cari dulu.
Mungkin Cikgu Maznita boleh tolong saya ke untuk pancarkan slide PowerPoint tu? Ada ke Cikgu Maznita dapat? Sebab saya tak jumpa button dia di bawah. Sekejap cikgu, tengah buka PowerPoint sekejap. Alright. Lambat lah pula. Tengah buka. Macam tak banyak itu. Sekejap, enable editing. Dia boleh jadi ke dia punya ni? Okay. Okay, boleh nampak ah? Okay. Boleh cikgu. Ya, cikgu tolong saya klik lah. Boleh je. Nampak. Nanti Wan cakap kan next. Alright. Okay, saya boleh kategorikan tip persediaan urus masa ke SPM ni. Dan ramai orang akan bertanya tentang diri sendirilah. Ramai orang akan kata SPM ni semakin dekat. Sebenarnya adik-adik, dekat tu dekat di mana adik-adik? Ada orang kata dekat tu 1 tahun, ada orang kata dekat tu 3 bulan, ada yang kata 2 bulan, ada yang kata sebulan. Sebenarnya adik-adik, SPM ni dekatnya kita kena tanya hati kita. Kalau kita rasa SPM tu memang dah ada di hati kita sejak kita tingkatan 3 lagi ataupun sejak kita tingkatan 4 lagi, kita akan buat semua benda-benda yang menjurus ke arah SPM tersebut. Jadi dekat ni sangat subjektif. Ada orang dia rasa SPM tu dekat, jadi dia bersedia lebih awal. Ada orang dia tak rasa SPM tu dekat, dia rasa lama, jadi dia sambil level. Dia tak fokus kepada objektif ataupun matlamat dia. Jadi saya boleh simpulkan slide saya pada petang ini daripada 6 poin penting ni. Okay? Poin yang pertama adalah motivasi dan semangat yang tinggi. Kita boleh jemput penceramah, kita boleh panggil guru, kita boleh panggil pakar-pakar dalam bidang akademik untuk bagi cara-cara dan tip belajar. Tetapi kalau hati kita sendiri, semangat kita sendiri tak ada, susah untuk kita jalankan semua benda ni. Jadi prioriti yang pertama saya letakkan adalah semangat dan motivasi. Sekejap lagi saya akan cerita sedikit sebanyak bagaimana kita nak menaikkan semangat dan motivasi. Nombor 2 adik-adik, kita kena bersihkan hati. Cikgu boleh tekan slide ya. Kita kena bersihkan hati ya. Poin nombor 2 adalah bersihkan hati. Kenapa kita kena bersihkan hati? Sebab kita nak dapatkan ilmu. Ilmu ni ibarat cahaya adik-adik. Jadi kalau hati kita tu tidak bersih, bagaimana mungkin suatu benda yang bersih boleh bersatu dengan suatu benda yang kotor. Jadi poin yang kedua adalah kita kena bersihkan hati kita. Yang ketiga adik-adik, barulah saya masuk kepada ulang kaji pelajaran. Di situlah fokus akademik kita. Nanti saya akan cerita lebih lanjut. Ulang kaji pelajaran ni saya masukkan, saya akan cerita sikit sebanyak tentang jadual belajar individu dan juga study group. Poin nombor 4 pula adalah kita haruslah menjaga hubungan. Hubungan ni antara pencipta, ibu bapa, guru dan kawan. Poin nombor 5 adalah gaya hidup sihat dan poin nombor 6 adalah itu adalah tip dan nasihat saya sendirilah. Jadi sebelum pergi lebih jauh, saya nak ingatkan adik-adik, mungkin ada tip ataupun mungkin ada nasihat yang saya berikan ini bertentangan ataupun tak selari dengan tip-tip yang guru-guru adik berikan. Kalau berlaku sedemikian, saya minta supaya adik-adik abaikan saja tip yang saya berikan kerana keutamaan mengikut guru itu lebih utamalah. Okay. Okay, next slide. Next terus. Okay, objektif tujuan berjaya dalam akademik. Okay adik-adik, apa tujuan adik-adik nak berjaya dalam akademik?
macam mana, maksud saya itu macam mana cara nak menaikkan motivasi adik-adik. Okey, saya ceritakan pengalaman saya sendiri lah. Lebih kepada bual santai lah pengalaman saya. Yang pertama sudah tentu saya nak ubah sosioekonomi keluarga. Dari kecil saya tengok kehidupan, susahnya kehidupan seorang peladang. Ibu bapa saya seorang peladang. Jadi biasanya murid-murid hari Sabtu dan hari Ahad ni mereka gembira. Tapi saya dulu tidak, sebab hari Sabtu dan hari Ahad saya terpaksa pergi ke kebun, buat kerja-kerja ladang, terpaksa pergi ke dalam ladang. Jadi hari Sabtu dan hari Ahad tu bukanlah hari yang satu yang menggembirakan bagi saya. Tak ada holiday. Pada saya tak ada hari cuti. Isnin sampai Jumaat saya terpaksa belajar, Sabtu dan Ahad saya kena pergi ke ladang. Jadi semangat untuk mengubah sosioekonomi keluarga saya, itulah yang menjadi pendorong pertama sekali untuk saya belajar. Bagi saya, hanya ilmu sahaja yang boleh mengeluarkan saya daripada kesusahan tersebut. Nak fikirkan harta yang ditinggalkan oleh ibu bapa saya itu terlalu sikitlah. Kami adik-beradik ramai. Jadi saya fikir tak ada cara lain yang boleh mengeluarkan saya daripada kesusahan tersebut melainkan daripada ilmu. Jadi saya punya self motivation untuk belajar tu sangat tinggi. Yang pertama sekali sebab itulah. Sebab saya nak ubah sosioekonomi. Nombor dua, kesedaran kepentingan ilmu. Seperti yang Ustaz Khairudin cakap tadi. Kalau kita banyak harta, kita terpaksa menjaga harta kita. Tapi kalau kita banyak ilmu, ilmu itu yang menjaga diri kita. Kalau kita banyak harta, kita terpaksa jaga ilmu. Okey? Jadi ilmu itu kita kena carilah. Bagi saya ilmu itu saja yang boleh membimbing kita. Kalau kita ada duit banyak pun, kita tak ada ilmu, harta itu makin lama makin habis. Nombor tiga, keinginan melihat kegembiraan lah pada ibu bapa kita. Kita tak perlu mengaku. Kita sepatutnya malu untuk mengaku kita sayang ibu bapa kita. Kalau kita tak mampu pun buat mereka ketawa. Ataupun kita tak mampu pun buat mereka tersenyum, tak usahlah cakap kita sayang ibu kita. Kalau dalam akademik saja pun kita tak boleh membantu ibu bapa kita untuk tersenyum, apatah lagi dalam bidang pekerjaan yang akan datang. Okey? Saya rasa sangat gagal lah kalau saya tak mampu untuk melihat ibu bapa saya tersenyum gembira. Saya nak kongsi sedikitlah. Keputusan SPM keluar 2006. Saya tak pergi ke sekolah untuk ambil keputusan pada hari keluar tu sebab saya bantu ibu bapa saya di kebun. Jadi rupanya guru-guru saya dah ramai tunggu saya nak ambil keputusan tu lah. Saya tak pergi pada hari yang keputusan tu keluar. Jadi bila hari esoknya saya bangun tidur, ayah dan ibu saya balik sebab mereka nak pergi kebun semula. Mereka yang memberitahu saya keputusan saya. Dengan linangan air mata, arwah ibu saya ingat lagi. Jadi saya rasa puas sangat bila kita dapat tengok ibu bapa kita gembira sebab kejayaan yang kita usahakan. Susah nak cakap lah. Jadi kalau adik-adik yang pernah buat begitu, adik-adik boleh beri ibu bapa kita menangis, kegembiraan, kepuasan itu saya tak boleh berkongsi, tapi adik-adik mungkin tak dapat memahami. Okey? Dan yang akhir sekali adalah semangat guru-guru saya lah. Guru-guru saya memang hebat lah. 2002 sehingga 2006 saya nak rakamkan kat sini. Guru-guru saya memang bekerja tu bersungguh-sungguh. Mereka buat kelas tambahan hari Sabtu, hari Ahad, free of charge. Okay? Free of charge, tak ada bayaran. Sekarang saya tak tahulah. Tapi zaman saya mereka buat kelas tambahan, free of charge. Hari Sabtu, hari Ahad, ada di kalangan guru saya. Kalau saya boleh sebutkan nama di sini, Cikgu Sri Nayanti dulu, guru biologi saya. Sampai aksiden masuk gaung nak ke sekolah untuk membuat kelas tambahan. Jadi kat situ saya kata keikhlasan dan kesungguhan guru-guru untuk mengajar tu, kalau saya tak tunjukkan minat untuk belajar tu, saya malulah. Okay? Saya juga dulu pengawas. Ini pun salah satu motivasi juga. Saya jaga pintu pagar sekolah. Jadi bila guru-guru saya datang ke sekolah, mereka naik kereta adik-adik. Jadi saya hari-hari saya tengok kereta mereka lah. Rupanya kereta guru ni pun boleh memberi semangat juga kepada murid-murid untuk belajar. Jadi saya dengan kawan-kawan saya, kami memang cakap lah, aku esok kereta tu, dan esok kereta tu. Okay?
Jadi kejayaan guru-guru tu juga merupakan satu motivasi dalam diri saya untuk belajar. Nampak kecil adik-adik, tapi sebenarnya ada apa orang kata? Ada value added yang tersendiri lah. Okay. Next slide. Saya pergi laju aja. Dia macam bertindih. Sekejap Okey adik-adik, yang seterusnya adalah, tak apa saya go on dulu Okey, bersihkan. Ni di antara cadangan lah yang kita boleh buat untuk kita bersihkan hati kita sebelum ujian Yang pertama, kita cuba usahakan solat sunat taubat lah. Kita mohon ampun kepada pemilik ilmu. Kadang-kadang guru boleh menyampaikan ilmu dengan baik. Kita juga ada semangat untuk menerima ilmu dengan baik. Tetapi kalau hubungan kita dengan si pemilik ilmu, si pemilik ilmu Allah SWT lah, tidak baik, amat mustahil untuk ilmu itu lekat dalam hati kita. Kadang-kadang di antara faktor-faktor ilmu itu tak ingat lama, antara satu faktornya lah. Okey. Jadi kalau insya-Allah kalau kita jaga hubungan yang baik dengan pencipta kita, insya-Allah kita dipermudahkan. Dan seterusnya saya mengamalkan surah Al-Insyirah. Ini saya boleh panggil dia murabbi saya ni. Ustaz Khairuddin sendiri yang pesan. Surah Al-Insyirah ni, surah Alam Nashrah adik-adik. Pendek, padat tetapi sangat bermakna. Bila kita nak ujian adik-adik, saya faham perasaan adik-adik. Stres, tekanan. Okey? Selepas datang ujian, bila tekanan tu datang, hati kita akan jadi sempit. Bila ujian tu banyak sangat menimpa, hati kita akan jadi sempit. Jadi surah ni kalau kita hayati maksud dan makna dia, dia memberi maksud yang sangat memberi pengharapan kepada kita. Dia di antara tempat kepada hati kita yang sempit tu. InsyaAllah kalau adik-adik amalkan, bila hati kita rasa lapang, kita rasa tenang, lebih mudah untuk kita menuntut ilmu. Dan yang ketiga adalah kita memaafkan orang yang berada di sekeliling kita. Mendoakan kebaikan rakan-rakan kita. Okay? Bila kita mendoakan rakan-rakan kita adik-adik, sebenarnya doa itu sampai kepada kita juga. Tak rugi kalau kita doa kepada rakan-rakan kita. Okey, siapa yang kata tu? Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan doa orang lain tanpa pengetahuan orang itu, maksudnya ikhlaslah adik-adik. Andaikan ada seorang Muslim mendoakan saudaranya tanpa pengetahuannya, melainkan malaikat juga akan berkata, dan untukmu juga. Maksudnya adik-adik, kalau kita doakan kebaikan kepada rakan-rakan kita, doa itu sendiri didoakan oleh malaikat untuk kita. Kalau malaikatlah doa untuk kita, takkanlah kita tak berjaya lagi kan? Sebaik-baik, minta maaf di antara makhluk Tuhan yang paling baik mendoakan untuk kita. Tak pernah buat salah. Takkan Tuhan tak dengar doa malaikat. Jadi mendoakan kebaikan orang lain, terutamanya kawan-kawan kita lah. Adik-adik doakan kawan-kawan adik mudah. Kawan-kawan adik pula mendoakan rakan-rakan yang lain supaya mudah belajar dan beroleh kejayaan di dalam pelajaran. Okey, seterusnya. Okey, ini ulang kaji pelajaran Saya nak berkongsilah jadual belajar yang saya gunakan dulu. Saya dulu ada juga menyediakan jadual belajar individu. Okey, apa yang adik-adik perlu buat? Yang ni saya rasa semua orang buat jadual ni. Lebih-lebih lagi musim PKP ni kita duduk di rumah, jadi kita lebih banyak belajar sendiri. Jadi benda penting yang kita kena buat adalah kita kena urus jadual kita dengan baik. Ini di antara contoh yang saya boleh beri. Okey, yang pertama sekali adik-adik senaraikan semua subjek dalam SPM yang adik-adik ambil lah. Okey. Kemudian adik-adik berikan keutamaan kepada subjek yang lemah. Sebagai contoh, saya bagi contoh kat sana, sejarah dan biologi lah. Itu sebagai contoh. Okey, nombor 2,
adik senaraikan semua topik dalam subjek tersebut. Contoh macam sejarah, adik senaraikan bab 1, bab 2, tingkatan 4, tingkatan 5 senaraikan. Dan buat perkara yang sama juga dengan tadi, berikan keutamaan kepada topik yang adik-adik lemah. Okey, sebagai contoh kat sana saya letak tamadun awal Asia Tenggara. Okey. Adik-adik kena ulang langkah yang samalah untuk setiap subjek. Kemudian kita akan sediakan 2 jadual. Ini zaman saya dulu pun saya buat begini. Kita sediakan 2 jadual. Yang pertama jadual, saya namakan dia jadual A+, dan yang kedua saya namakan dia sebagai jadual kemajuan. Jadual A+ ni kita biasa tengok. Jadual yang di hari apa kita perlu belajar apa, pada pukul berapa kita kena belajar apa. Itu jadual A+. Jadual ni common sangatlah, common timetable yang kita selalu tengok. Boleh cikgu next? Ini contoh jadual A+ yang saya cakapkan tadi lah. Sebagai contoh, katalah saya ni lemah subjek admin dan sejarah. Jadi saya akan belajar hari Isnin pagi pukul 8 sampai pukul 10 subjek tersebut lah. Pada pukul 11 hingga 12.30 nanti saya akan masukkan biologi dan maths, dan petang saya akan masukkan subjek kimia dan pendidikan Islam. Begitulah mengikut apa jurusan yang adik-adik ambil. Okey. Seterusnya. Ini contoh jadual kemajuan. Kalau kita buat jadual tadi saja tanpa membuat jadual kemajuan, kadang-kadang usaha kita tu tak tahu sampai ke mana. Kadang-kadang kita pun tak tahu, rasa belajar banyak dah. Tapi tak faham-faham juga. Buku teks 2-3 kali dah habis, tapi tak faham juga. Jadi saya cadangkan adik-adik buat jadual kemajuan. Okey, apa fungsi jadual kemajuan? Adik-adik boleh tulis apa yang mahu dicapai. Nombor 2, adik-adik baca. Setelah adik tetapkan apa yang mahu dicapai tu, adik-adik baca buku tersebut ataupun ulang kaji seperti biasa. Di akhir nanti adik-adik cuba catat, ada tak sebarang kemajuan di akhir minggu tersebut. Sebagai contoh, macam hari Isnin tadi saya letakkan saya lemah dalam subjek sejarah dan admin sebagai contoh. Jadi hari Isnin, permulaan hari itu saya akan revise, saya akan tentukan tajuk apa saya nak belajar. Bab 3 contohnya tamadun awal. Jadi hari Selasa, hari Rabu saya akan ulang kaji. Kemudian hari Sabtu ataupun hujung-hujung minggu, saya akan uji balik apa yang saya dah baca tadi dan saya catat apa kemajuan yang saya telah capai, berapa peratus kemajuan yang telah saya capai, ataupun ada tak kemajuan-kemajuan yang lebih yang saya capai, yang saya tak target dan saya capai, saya senaraikan. Begitu juga dengan admin. Sebagai contoh, saya tetapkan saya mesti buat 20 soalan latihan dan saya target saya mesti betul 18 daripada 20 soalan. Hari Rabu saya ulang kaji macam biasa, hari Khamis saya ulang kaji macam biasa. Nanti hari Ahad saya buat 20 soalan tu dan saya tengok adakah saya dapat menguasai 18/20 soalan itu ataupun tak dapat. Jika tidak dapat, saya akan ulang semula dan saya cari di mana kelemahan yang perlu saya baiki. Jadi dengan jadual kemajuan ni, adik-adik boleh tengok berapa jam adik-adik belajar dalam seminggu. Subjek apa yang adik-adik belajar, subtopik apa yang adik-adik dah belajar. Jadi bila di akhir SPM nanti, nak dekat ujian nanti, adik-adik boleh tengok balik, wah, banyak betul yang aku dah belajar. Kita boleh revise balik, kita boleh tengok balik berapa kerap kita belajar dan berapa lama kita belajar. Ini adalah contoh cadangan lah. Saya gunakan juga jadual ni ketika saya sambung belajar. Okey, seterusnya. Okey, study group adik-adik. Di musim PKP ni agak sukarlah kita nak buat study group. Tapi kita mungkin boleh buat dalam kumpulan-kumpulan kecil di mana kawan-kawan yang terdekatlah dengan menjaga SOP tertentu kan, pakai mask dan sebagainya lah. Okey, bagaimana saya buat study group dulu? Saya pilih kawan yang sehaluan dengan saya. Kita setkan matlamat dalam kumpulan. Okey? Tapi dalam satu kumpulan jangan ramai. Jangan ramai sangat. Kalau ramai dia tak jadi belajar lah. Dia tak jadi belajar adik-adik. Cari kawan-kawan yang sama haluan dengan kita lah. Kalau yang jenis bogi, dogi, tongka tu, tak mahu dia. Okay? Kena cari kawan-kawan yang sama aliran dengan kita. Yang adik-adik tengok dia ni ada potensi, ada minat untuk belajar. 3 hingga 4 orang lah. Tapi adik-adik perlu titik beratkan lah jantina dia. Sebaik-baiknya lah kalau lelaki itu lelaki lah. Adik. Dia kalau
boleh lelaki dan perempuan dia tak jadi masalah. Tapi nanti takut topik lain pula dia pergi. Keserasian dan juga logistik. Maksudnya adik-adik nak bergerak, nak buat study group tu, memudahkan adik-adik. Macam saya dulu, saya cerita sikit lah, kelas saya dulu. Saya ada, tak silap saya 18 orang. Kami dulu kelas sains 2006. Kami rasa kami best terakhir. Tapi Cikgu Bazilah cakap dah buat semula kelas sains tahun ni, Alhamdulillah. Kami dulu ada 18 orang, 5 lelaki, yang selebihnya perempuan lah. Jadi study group kami tu 5 orang lelaki tu lah. 4 dari Pasu 2, seorang dari Pasu 3. Alhamdulillah adik-adik. Boleh kata kami, bukanlah nak puji diri kami berjaya, tidak. Tapi 5 kami ni sambung belajar lah, maksudnya. Semua kami ada degree. Ijazah saya dalam bidang matematik. Kawan saya ada seorang Rizwan Abbas. Dia instrument electrical. Degree of Instrument Electrical lah, UiTM. Seorang lagi kawan saya Hanafi Latif. Dia degree dalam bidang sains fizik. Hebat tak adik? Hebat tu saya cakap tadi tu. Bukanlah saya ni di antara murid yang paling berjaya. Tak, ramai lagi yang berjaya. Seorang lagi tu dia Firdaus Rosli ni, kawan saya dari Pasu 3 ni, dia komunikasi, dia kerja dengan RTM sekarang adik-adik. RTM. Seorang lagi Syahril, Cikgu Nasimah, kenalan ni semua anak murid dia ni. Kami belajar kimia dengan Cikgu Nasimah ni dulu, guru kimia terbaik saya. Seorang lagi sebelum saya terlupa, seorang lagi kawan saya Syahril tadi, dia sambung dalam cardiovascular healthcare, kesihatan jantung. Kerja di hospital lah, dia di SKL. Jadi kejayaan kami ni bukan salah satu aspeknya ni, study group ni memainkan peranan penting lah. Bogik juga. Cikgu Asimah tahulah kami semua ni bukanlah baik ikut peraturan semua, tak. Bogik tu bogik juga, main tu main. Tapi bila bab belajar ni, kami cuba belajar bersungguh-sungguh semampu yang kami boleh. Jadi adik-adik, saya kongsi tu tadi bukan nak cerita kejayaan, tidak. Hanya nak membuktikan bahawa study group itu tadi boleh memainkan peranan penting dalam kejayaan ataupun kemenjadian kita. Okay, seterusnya adik-adik bahagi ikut topik. Contoh sejarah tadi kan, bab 1 sampai bab 12 contohnya. Adik bagi-bagilah. Seorang ambil bab 1, seorang ambil bab 2. Tekanan tu datang, dia macam batu besar adik-adik. Sejarah ni, saya tahulah dia macam batu besar timpa kepala kita kan. Daripada batu tu timpa kita seorang, batu tu besar. Jadi kalau dia timpa kita seorang, lebih baik kita agih-agihkan tekanan tu kepada banyak-banyak kepala. Pada timpa satu kepala kita ya, kita agih-agihkan. Sebab biasanya kalau ujian dah dekat sangat ni, motivasi kita nak belajar tu rendah. Kalau kita belum menguasai topik tu lah, subjek tu. Jadi kita bagi-bagikan topik mengikut murid-murid ni, jadi ia jadi lebih ringan lah. Jadi lebih ringan. Dan lepas tu adik boleh baca dan kongsi. Baca ni pula adik-adik jangan baca dengan lama. Baca buku teks ni baca dengan kerap. Jangan lama lah, bab 1 tu lama, tak habis-habis. Orang nak bincang siapa pun kita tak habis lagi baca. Baca dengan kerap. InsyaAllah kalau kita drill, kerapkan membaca, kita boleh skor sejarah, terutamanya sejarah lah. Subjek-subjek yang banyak membaca ni. Kadang-kadang kalau adik baca dengan kerap, kadang-kadang soalan sejarah tu, lebih-lebih lagi soalan objektif. Sekarang saya tak tahulah bentuk soalan macam mana. Tapi dulu kalau kita kerap membaca, apa soal kita baca tu belum habis soalan tu, kita tahu dah apa soalan nak tanya, apa jawapannya, kita dah boleh tahu. Dengan skill kerap membaca tadilah. Dan seterusnya, kelebihan study group ni, dia macam saya cakap tadi, dia memberi kita motivasi, dia mengurangkan tekanan kita, dan kepelbagaian penyampaian tu kadang-kadang ada orang cara penyampaian kawan-kawan kita tu kita ingat. Setiap orang ada cara penyampaian yang berbeza dan unik. Kadang-kadang bila keluar soalan, tergambar terus kawan saya terangkan satu topik tu dan kita boleh jawab soalan dengan baik. Tapi yang pastinya, study group ni adik-adik, macam saya cakap tadi lah, adik-adik kena rigid daripada mula-mula lagi.
kita pilih ahli yang baik, maksudnya ahli yang sehaluan dengan adik-adik, yang ada matlamat dan goal untuk berjaya. Kalau tak, aktiviti ini jadi sia-sia saja. Macam mana ni cikgu? Kita boleh ambil sikit masa lagi? Boleh. Teruskan. Okey, seterusnya jaga hubungan ni. Okey. Yang ini semua orang tahulah ni. Okey. Jaga hubungan ni saya bagikan kepada 4, kepada Tuhan, ibu bapa, guru dan kawan-kawan. Hubungan dengan Tuhan ni saya rasa insya-Allah semua orang buat. Saya nak fokus dengan guru ni adik-adik. Okey. Keberkatan ilmu tu tadi sebenarnya datang dari guru kita. Okey. Dia yang menyampaikan ilmu kepada kita. Jadi nasihat saya kepada adik-adik sedaya mungkin gembirakan hati guru-guru kita, tenangkan hati-hati mereka supaya mereka reda ilmu yang mereka beri dan berkat ilmu yang guru-guru kita beri itu bila berkat ilmu tu kekal lama. Okey. Pernah diceritakan Imam Syafi'i dia tak pernah berlunjur kaki dia ke rumah guru dia Imam Malik. Sedangkan rumah guru dia tu jauh daripada rumah dia. Berbangunan-bangunan jauh. Tapi dia tak pernah melunjurkan kaki dia kepada guru dia pun. Kita adik-adik hari ni, saya tak cakap secara spesifik lah, umum. Okay. Murid-murid hari ni, sebab saya pun masih dalam bidang pendidikan. Ada sesetengah murid ataupun setengah pelajar yang hubungan dengan guru dia kurang baik. Jadi pesanan saya sebagai seorang abang kepada adik-adik semua, saya mohon sebelum ujian ni kita jumpa guru kita minta maaf, kita minta mereka halal dan redakanlah ilmu yang telah mereka beri. Kalau kita ada minta maaf lah, jangan ego, jangan malu. Sebab bila dah jadi guru, saya faham guru-guru tak pernah berendam. Kalau adik-adik ada dosa besar mana pun, kalau adik-adik pergi mohon maaf dengan baik, insya-Allah mereka akan maafkan. Okey, seterusnya. Okey, gaya hidup ni adik-adik. Okey, apa yang saya tulis ni semua benda perkara yang saya buat dulu ketika nak SPM dulu kita banyak ulang kaji pelajaran kan. Jadi kita kena kerap mandi. Bunyinya kelakar. Sebab bila kita kerap mandi, kita rasa lebih bersemangat untuk belajar. Sebab tu ada juga kajian yang mengatakan orang Europe berbanding orang Asia, orang Europe lebih bersemangat untuk belajar. Sebabnya tempat mereka sejuk. Kalau adik-adik tak percaya, hujan dengan hari panas. Hari mana yang lebih syok belajar? Sudah tentu hari hujan. Bukan syok tidur. Syok belajar ni. Syok belajar ni syok tidur pula. Okay, sebab apa sih? Sufu tu. Jadi lepas adik-adik mandi, jangan buat benda lain lepas mandi tu. Main game pula, tak jadilah. Lepas mandi tu, buka buku. Lepas mandi tu, buka buku. InsyaAllah dia lebih mujarab dan berkesan. Ambil sarapan pagi, kemudian makan ikut waktu. Ambil air kosong yang mencukupi. Air kosong ni sebab kita belajar, kita banyak gunakan oksigen otak kita, bantu otak kita supaya tidak mengantuk dan kekal aktif lah. Bersenam dan tidur yang mencukupi. Doa dan tawakal. Kemudian kita tinggal kalau sekejap adik-adik, kita tinggal kalau sekejap habit-habit buruk kita tu kan. Kalau kita ni suka melepak, kita tinggal kalau sekejap. Kita pinjamkan sedikit masa kita sekarang untuk kesenangan di hari kemudian. Faham tak tu? Saya ulang. Kita pinjamkan sedikit masa kita sekarang untuk kesenangan hari kemudian. Kita susah belajar memang susah lah. Mana ada orang suka. Latih. Banyak benda kita kena korbankan. 6 tahun di sekolah rendah, 5 tahun di sekolah menengah, tambah lebih kurang 11 tahun. Kalau adik-adik esok ada rezeki sambung belajar, lebih kurang 4-5 tahun. 7 boleh tahun ni adik-adik susah belajar. Lepas tu nanti adik-adik, kalau adik-adik berjaya, adik-adik dapat kerja yang baik, sampai pencen umur 60 tu senang. Jadi adik-adik pilihlah. Adik-adik nak senang dulu, susah kemudian.
ataupun nak sonang-sonang dulu, nak susah kemudian. Adik-adik pilih. Okey? Adik-adik pilihlah. Sebab kita banyak apa tu? Kita banyak contoh. Bila kita dah besar ni kita banyak contoh. Ada kawan-kawan kita yang berjaya dalam akademik, berjaya dalam hidup. Ada juga kawan-kawan kita yang dulu, iyalah nak buat macam mana kan? Dia malas belajar, kesedaran tu lambat. Sekarang ni pun kerja juga, tapi susah sikitlah adik-adik. Kerja yang susah sikitlah. Jadi adik-adik pilih. Okey, adik-adik boleh pilih. Sebelum terlambat, abang nasihatkan, biar kita susah sekarang lah. Biar kita susah sekarang. Biar kita senang di hari kemudian. Okey, ni nak habis dah ni. Tip dan pesanan sebelum peperiksaan. Kita kena study smart, not hard. Adik-adik, saya cadangan adik-adik buat peta minda ataupun short note. Takkanlah kita nak ujian besok kita nak baca buku teks 2 biji. Toba tu kan? Tak mustahil. Jadi daripada sekarang adik belum terlambat lagi adik-adik. Buat short note, buat your own short note lah. Nanti kalau nak ujian baca short note tu saja. Kemudian no phone, no music, no TV lah macam saya cakapkan tadi. Seterusnya buat latihan dengan kerap, trial paper, last year paper, drilling, kertas objektif. Boleh juga cari yang selected paper macam dululah, zaman saya dulu orang kata kertas-kertas soalan pilihan daripada Terengganu, Kelantan. Cuba buat trial mereka tu. Dan last sekali beri perhatian yang tinggi kepada buku teks. Terutamanya macam subjek-subjek yang membaca lah, biologi, kimia ataupun sejarah. Saya lebih suka buku teks daripada buku rujukan. Sebab apa adik-adik? Cara penulisan buku teks dengan buku rujukan ni dia berlainan. Okey? Huraian dia pun berbeza, istilah dan fakta dia pun berbeza. Tambahan pula zaman kami dulu dah susah. Buku rujukan ni, nak boleh buku rujukan ni kan, kalau kita minta dengan ibu bapa zaman itulah, kalau kita minta pun apa cakap kau bukan baca tu buku teks tu. Jadi kita pun fokus buku teks tu sajalah. Tapi ada kebenarannya juga di situ, okey? Kalau kita fokus kepada buku teks, beri perhatian yang tinggi kepada buku teks, lebih-lebih lagi adik-adik ni tak lama lagi dah nak ujian. Jadi saya cadangkan buku teks lah, maksudnya memberi perhatian yang tinggi kepada buku teks. Sebab soalan yang ditanyakan, dia tak akan keluar daripada silibus yang adik-adik belajar. Kecuali soalan kebat lah, soalan kebat. Okay, tak apa, yang penting pemahaman daripada buku teks itu adik-adik dah dapat. Okay, seterusnya slide yang terakhir. Okey, yang ni yang terakhir adik-adik. Adik-adik saya nasihatkan elakkan perbincangan lah. Ini saya ni macam mengulang saja ni apa yang guru-guru adik-adik pernah beritahu, okey. Pada pagi sebelum ujian tu elakkan perbincangan dalam kumpulan-kumpulan tu. Fokus pada nota pendek yang adik-adik dah siapkan tadi. Okey. Takut nanti pergi bincang dengan kawan lain, kawan tu baca, adik-adik tak baca, dah gelabah pula. Gelabah. Maksud saya tu risaulah, gelisah, masuk langsung tak boleh jawab. Okey, pastikan semua alatan adik-adik lengkap. Kemudian ketika menjawab itu, adik-adik don't over confident lah. Saya ingat saya dulu saya jawab soalan matematik tambahan. Kadang-kadang kita tertinggal negatif, tertinggal positif. Bukan tak boleh buat soalan tu, adik-adik boleh buat. Cuma kadang-kadang terlalu overconfident, tutup soalan awal, tidur. Okay? Tak semak maksudnya adik. Kita tak semak. Kadang-kadang kecuaian-kecuaian tersebutlah yang menyebabkan kita punya skor grade tu jatuh. Okay? Bukan tak boleh jawab, boleh jawab. Cuma terlalu overconfident. Okay? Lepas adik-adik keluar pada dewan, elakkan berbincanglah jawapan selepas ujian. Sebab adik-adik kena beri 100% effort kepada kertas yang seterusnya. Okay? Kertas yang dah dijawab, tak boleh diputar kembali. Jadi rugi sajalah bincang. Bincang pula jawapan salah. Itu lagi cemas adik-adik. Jadi daripada saya, itu saja saya rasa. Last kali saya mendoakan adik-adik dapat jawab soalan SPM dengan baik. Dan juga saya mendoakan kejayaan kepada SMK Felda Pasuh 2 lah pada SPM yang akan datang. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tuan dengan tip yang orang kata sangat baik. Cikgu sebagai cikgu pun rasa tip yang dibagi tu pun boleh guna untuk cikgu. Sampai begitu Okey. Kalau ikut kita punya masa sekarang dah jam 3.58. Okey. Jadi sebelum cikgu buat rumusan, okey, cikgu buka dululah. Kalau ada di kalangan pelajar yang ingin bertanya lagi, mungkin ada ingin bertanya, mungkin ada persoalan-persoalan yang rasa okey, aku perlu tanya bagaimana aku nak dapatkan momentum ni. Okey? Okey, jadi saya buka. Siapa yang sudah bertanya, saya buka selama beberapa minit sahaja lagi kepada kedua-dua panel kita ni. Okey. Dipersilakan, ada tak? Kita bagi ruang. Ada tak? Jangan malu. Tak apa. Assalamualaikum. Okey, silakan Safika. Saya nak tanya kan selalunya macam murid-murid sekolah of course lah penat kan nak belajar. So bila diorang macam terlalu push, so diorang akan rasa penat sangat nak belajar. So diorang punya matlamat untuk belajar tu kadang makin berkurang. So macam mana kita nak konsistenkan dia? Terima kasih. Okey, soalan ini tuju pada siapa? Pada Dr. Khairuddin ke ataupun Cikgu Ridwan? Cikgu lah. Cikgu Ridwan. Okey, Cikgu Ridwan. Ketika tanya bagaimana nak kekalkan, tadi Cikgu Khairuddin pun sudah pernah sebut supaya kita kekal istiqamah. Okey. Okey, silakan Cikgu Ridwan. Bagi respon kepada adik kita ni. Ya, betul juga. Betul yang dikatakan adik-adik Syafiqah sebentar tadi kan. Betul juga, kita ni kadang-kadang suruh budak belajar kan. Dia orang ni letih juga. Tapi letih tu sebenarnya dia semua adalah daripada kita punya apa orang kata emosi kan. Kadang-kadang kita banyak sangat belajar menyebabkan kita rasa letih dan akhir-akhir sekali tu kita rasa down balik, betul down. Jadi apa yang saya boleh pesan adalah don't let your emotion get the best of yourself. Maksudnya jangan biarkan emosi menguasai diri kita, menguasai bahagian yang terpenting dalam diri kita. Ya, emosi itu bagus untuk kejayaan kita. Tetapi kalau boleh kita kena pastikan emosi itu tidak mempengaruhi sangat kehidupan kita, di samping kita kena bijak jugalah menguruskan jadual harian yang jadual harian kita tadi. Kalau adik perasan jadual tadi waktu malam saya tak letakkan sangat, saya hanya ambil pagi, tengah hari dan petang. Jadi malam mungkin masa untuk kita rehat, ataupun adik-adik ambil malam, petang adik riadah dan santai. Dengan bersenam, dengan bersantai ini insya-Allah dapat meredakan sedikit ketegangan. Harap menjawab persoalan adik-adik. Ya, terima kasih. Terima kasih cikgu. Saya nak tanya Dr. Khairuddin juga pasal benda yang sama. Okey. Ya, terima kasih. Nur Syafiqah binti Baharudin atas soalan berkaitan dengan penat dalam kehidupan ni memang banyak perkara menatkan lah. Dengan tugas di sekolah, kemudian di rumah. Kalau Cikgu Ridwan tadi lagi teruk hujung minggu pergi ke kebun nolong ibu bapa dia. Dan itu merupakan satu perkara yang kita telah pasti lah. Jadi perkara yang pasti ni kita kena uruskan dahulu. Pertama kita kena buat jadual berkaitan dengan perkara-perkara yang mesti kita laksanakan, dan dalam masa yang sama kita kena mengukur kemampuan kita, tenaga kita lah. Oleh itu kita kena jaga kesihatan. Orang sihat dia dapat fokus pada pelajaran lah.
Tapi kalau untuk tak sihat memang banyak halangan lah untuk dia fokus pada pelajaran. Jadi apabila kita dah dapat buat analisis tentang apa, masa yang perlu kita untuk belajar dan tugas-tugas rumah, jangan kita tinggalkan pula sebab belajar tak nak menolong mak ayah di rumah, itu tidak bagus kerana itu sebenarnya faktor-faktor yang sebenarnya rahmat daripada Allah yang memudahkan kita untuk menerima ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, bagaimana kita nak menilai kemampuan diri kita lah. Kalau Cik Ridwan tadi dah bagi contoh bagaimana kita dapat menyusun jadual-jadual, begitulah yang perlu kita lakukan. Dengan kemampuan tenaga yang ada untuk memastikan kita belajar jangan pada waktu yang penat. Kalau belajar pada waktu kita dah penat, terutama petang ke malam ke, kita memang tak adalah. Dalam Islam pun kalau mengantuk dia suruh tidur bukan untuk belajar. Jadi kita cari masa yang kita tak penat untuk belajar. Dan mungkin juga kalau kerja sekolah tu banyak, tugas banyak, waktu kita penat kita lebih santai. Dari segi mata pelajaran yang lebih santai ataupun tugas yang lebih santai kita buat. Bukan dalam perkara yang perlu memahami peringkat yang tinggi ataupun perlu menghafal, tapi mungkin lebih kepada penyediaan nota-nota berkaitan dengan mata pelajaran. Contoh kita buat perteminda ke dan sebagainya. Itu lebih berkesan pada kita berbanding dengan perkara yang memerlukan kekuatan ingatan ataupun hafalan. Ya, terima kasih. Okay, terima kasih Doktor. Okay. Jadi saya buka lagi kalau ada satu soalan saja lagi. Kita pun dah overrun ni, dah pukul 4 minit. Okay, kita bagi peluang lah, mana tahu kan dah ada, mungkin ada di kalangan kita dah bersemangat. Okay. Okay, satu lagi, siapa lagi? Cikgu nak tanya. Okay, siapa tu? Maisara. Okay, Maisara. Okay, saya nak tanyalah doa apa yang boleh buang jin dalam badan, jin yang rasa malas tu. Doa pendek je. Okay, doa Okay, mungkin saya boleh, soalan ni kita boleh tujukan kepada Dr. Khairuddin. Okay. Okay, terima kasih Ini macam mana Maisara ni tahu ada jin dalam badan ni? Kalau dah ada jin senang je. Kita dah tahu jin, kita buang je lah pengaruh jin dalam diri kita. Bagaimana? Kalau dari segi tanya tadi apa ayat, dia mudah je. Ayat ni apa-apa saja. Ayat Al-Quran kita boleh baca sebagai satu doa kepada kita. Dan lebih penting bacaan tersebut kita menghayati. Supaya pertama kita baca sebagai satu doa. Yang kedua penghayatan tu kita tahu apakah panduan yang diberi oleh ayat tersebut dalam kita bertindak ataupun bergerak dalam perkara berkaitan dengan kerja kita, terutama pelajaran lah. Jadi kalau kita lihat contohnya Nabi, sahabat pernah membaca surah Fatihah untuk mengubat orang lain. Jadi kita boleh, semua surah boleh kita amalkan. Tak ada yang khusus pun tak apa. Jadi kalau kita hafal 3 kul pun kita boleh baca surah tersebut dengan niat dalam hati kita supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari unsur ataupun gangguan syaitan. Gangguan syaitan ni kita jangan ingat histeria je. Ia lebih kepada menyebabkan kita malas kan. Main-main ketika belajar dan sebagainya. Itu semua adalah gangguan syaitan yang menyebabkan kita hilang fokus dalam pelajaran. Dan samping itu bacalah apa-apa doa pun yang kita rasa kita boleh mohon pada Allah supaya diberi perlindungan. Jadi kalau saya bagi ni nak hafalkan susah pula okey. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Okey, cikgu, terima kasih. Okey, cikgu rasa mungkin untuk sesi kita jam pun sudah 4 lebih. Seperti yang mana kita janjikan kan. Alhamdulillah, maknanya ada juga respon daripada murid-murid. Maknanya mereka ambil perhatian lah tu. Okey, sebelum cikgu menutup kata program ini, apa yang cikgu dapat simpulkan lah daripada dua orang penceramah kita pada hari ini perkataan dasarnya lah untuk kita nak berjaya, untuk kita nak capai momentum. Mungkin perkataan ini memang awak selalu dengar. Selalu sangat dengar cikgu sebut. Hanya 5 perkataan sahaja, iaitu usaha. Usaha. Tapi usaha yang cikgu masukkan sini ada maksudnya. Usaha untuk you yang pertama, mungkin awak boleh, ni kesimpulan yang boleh cikgu buat kita kena ubah mindset kita. You pertama tu ubah set minda kita.
Okay? Contoh musim PKP sekarang. Sebelum tidur kalau boleh kita tukar niat kita. Okay, esok kita ada kelas PDPR. Okay? Kena ada kelas. Jadi kita ubah, kita pasang niat esok aku kena belajar. Aku macam sekolah seperti biasa. Cuma aku tidak berada di kelas. Cuma belajar di rumah. Okay? Okay, itu yang pertama. U. Okay, S. S ialah sarapan pagi. Ini penting. Kenapa sarapan pagi penting? Untuk kita dapatkan tenaga, energi untuk kita belajar. Itu betul. Okay. Yang seterusnya, A, iaitu awal. Bangun awal pagi. Bangun awal pagi. Ini jadi isu ni. Musim PKP ni kerana musim tengkujuh, dia lena. Sebab ada bunyi-bunyi yang melenakan untuk tidur. Bangun awal pagi. Jangan tinggal subuh. Okey. Okey, dan yang seterusnya H. Usaha H, hormat. Kau boleh hormat. Hormat kawan-kawan, hormat cikgu-cikgu. Kalau cikgu bagi arahan, okey, hormat, patuhi masa. Itu tanda kita hormat. Patuhi masa. Dia kata, okey, masuk pukul 8.30. Masuk kelas pukul 8.30. Patuhi masa. Okay, kalau cikgu kata, hantar hasil kerja pukul 12. Sebelum pukul 12 tu dah hantar. Itu tanda kita hormat. Okey, dan yang terakhir sekali ialah amal. Yang terakhir sekali, amal. Maknanya kita amal apa yang cikgu sebut daripada 4 di atas tadi. Kita amal, selalu ubah mindset, selalu sarapan pagi, bangun awal dan hormat. Okey, itu kesimpulan yang boleh cikgu bagi supaya kamu boleh cipta momentum semasa belajar suasana PKP ini. Okey? Cikgu, ada lagi satu. Oh, ada lagi pertanyaan? Okey. Macam Ashraf tanya tadi. Okey, Ashraf. Dia kata, macam mana kalau kita terhimpit dengan tugasan as a student dengan as a daughter? Macam tanggungjawab sebagai student dan sebagai anak jugalah. Kadang-kadang waktu kelas ni mak ayah panggil, minta tolong. Okey. Okey, boleh. Ini kita rasa kita boleh bagi ruang kepada Cikgu Rizwan. Boleh sebab dia ada pengalaman. Okey. Cikgu Rizwan, boleh respon? Adik Syafiqah ni bertanya, dia sebagai anak pada masa yang sama juga sebagai pelajar. Dia terhimpit di antara peranan sebagai pelajar dan juga peranan sebagai seorang anak. Boleh Cikgu Rizwan? Okey. Yalah, perkara ni biasa berlaku di kampung-kampung lah, sebab ibu bapa tugas di kampung ni dia memerlukan kudrat. Tugasan dia tugasan yang memerlukan kudrat lah. Dia tak sama macam ibu-ibu di bandar ataupun ibu bapa di bandar. Dia lebih memerlukan pertolongan daripada segi kudrat anak-anak. Jadi macam Dr. Karudin beritahu sebentar tadi, selain tugas kita sebagai seorang penuntut ilmu, kita juga ada tanggungjawab sebagai seorang anak. Sebab tugas sebagai seorang anak juga adalah membantu kedua ibu bapa kita. Jadi Ustaz Karudin ada sebut tentang keberkatan. Jadi adik-adik jangan fikir kalau adik-adik bantu ibu bapa, adik-adik ketinggalan dalam pelajaran. Mungkin asbab adik-adik membantu ibu bapa itulah Tuhan mudahkan adik-adik jadi seorang yang pandai, mudah belajar, senang dalam pelajaran. Sebab saya tak salah ibu bapa lah, sebab tak semua ibu bapa memahami. Okey. Ada juga ibu bapa yang memahami, alhamdulillah lah. Okey, dia tahu anak-anak dia nak ujian, okey, dia tak ganggu. Maksudnya dia beri pelepasan 100%. Ada juga ibu bapa yang perlukan pertolongan adik-adik. Jadi jika adik-adik rasa betul terhimpit, pada saya lah, bantulah sekadar yang mampu, ataupun kalau pertolongan ibu bapa tu lebih utama ketika itu, adik belajarlah sekadar yang mampu. Maksudnya jangan buat satu, jangan tinggal satu, ataupun jangan tinggal dua-dua. Cuba penuhi kedua-dua tuntutan, sebab sebagai seorang penuntut ilmu dan sebagai seorang anak, adik harus memikul kedua-dua tanggungjawab tersebut. Dan jangan fikir kalau kita bantu ibu bapa, kita tak belajar, kita tertinggal daripada kawan-kawan kita. Tak, macam Ustaz Rudin katakan sebentar tadi, keberkatan membantu ibu bapa tu boleh menyebabkan kita juga menjadi seorang yang jaya dalam pelajaran kita.
Mungkin Ustaz Karudin ada jawapan tambahan. Okey, terima kasih. Saya tambah sedikit kaitan apa yang disebut oleh Cikgu Ridwan tadi. Ridwan ni saya memang ingat dia. Sebab dia selalu jaga gate masa pengawas dulu. Masih ingat dia lah. Abel pertama, kita kena sedar bahawa online ni bukan hanya pelajar sekolah. Peringkat ijazah pun, ijazah tinggi, ijazah degree pertama ke, sarjana muda ke, master ke, PhD, kebanyakannya adalah berdasar pembelajaran secara online. Dan isu ni isu yang sama kita alami, iaitu pelajar waktu yang sama ketika belajar dia terpaksa buat kerja lain pula. Mak dia minta tolong ke sebagainya. Jadi kita terima ini sebagai satu norma baru. Bila dia satu norma baru, kita kena uruskan. Bagaimana kita dapat menguruskan tugas kita belajar, dah ada jadual ada bagi oleh cikgu kita, kemudian tugas-tugas mendatang yang diberi oleh ibu bapa kita. Baik, di sini kita kena membuat susunan balik lah. Mana kerja-kerja yang dah tahu kita kena buat, contoh nak basuh pinggan ke, jemur kain ke, kan? Kita dah tahu dah. Maka itu kita kena susun sebelum kita memulakan PDPC ataupun belajar secara dalam talian ataupun sendiri ni. Dan mana-mana kerja yang diberi secara ad hoc ni mengejut oleh ibu bapa kita, kita kena akur dan berunding dengan mereka lah. Kalau terpaksa buat, kita dahulukan arahan mereka, dan kalau kita boleh delay lewatkan sedikit, kita beritahu kepada ibu bapa kita untuk melewatkan sedikit untuk menyelesaikan tugas kita. InsyaAllah kalau kita boleh berunding dengan ibu bapa, jangan bergaduh lah, ni masam berunding dengan ibu bapa, insyaAllah ada kemudahan dalam ini tersebut, kita boleh menyelesaikan masalah. Amin. Ya, okay, terima kasih. Okey. Terima kasih Doktor. Elok program ni kita buat apa ni, tajuk dia murid tanya, penceramah jawab. Okey itu lagi menarik. Okey, itu mungkin lain kali lah. Okey. Okey, jadi sebelum kita tamatkan, apa kata saya serahkan dulu mungkin pengetua daripada SMK Pasu ada nak bagi sedikit ucapan. Okey, dipersilakan pengetua. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, program kita telah berjalan dengan lancar. Saya harap program ini dapat membantu pelajar-pelajar ataupun calon SPM 2020 SMK Pasu 2 untuk lebih cemerlang. Dan di sini saya ingatkanlah pada pelajar-pelajar semua, jangan tinggalkan program yang telah dirancangkan untuk kamu semua. Dan yang lebih penting adalah usaha dari kamu sendiri. Jadi di sini saya merakamkan ucapkan terima kasihlah kepada Dr. Karudin, Cikgu Rizwan dan juga semua guru dan juga semua yang terlibat untuk menjayakan program ini. Tahniah dan terima kasih. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Tuan Pengetua. Okay, saya juga sebagai pengerusi lah ataupun moderator pada hari ini juga memohon maaf lah jika ada tersilap. Okey, pihak sekolah juga mengucapkan terima kasih lah kepada dua panel kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa untuk membantu anak-anak pelajar Pasu 2 supaya boleh mengekalkan motivasi untuk SPM 2020 tapi ambil tahun 2021. Dia agak luar biasa sikit. Okay. Saya rasa itu sajalah daripada pihak sekolah. Sekali lagi sangat-sangat berterima kasih kepada dua panel ini yang sudi berkongsi pengalaman hidup ataupun beri sedikit tip-tip kepada murid-murid SMK Pasu 2. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih Tuan-Tuan. Assalamualaikum. Semua boleh lambai dekat ni lambai dekat kamera lambai. Okey. Ada masuk dekat Facebook. Bye cikgu, jumpa tahun depan. Okey. Assalamualaikum.
Terima kasih semua. Cikgu Aida, Cikgu Siman, Cikgu Masyarah. Assalamualaikum. Hamdan. Saya bukan cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih Ustaz Khairudin. Perempuan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Khairudin. Semua nak Bye cakap. cikgu. Terima kasih Wan, Ustaz Khairudin. Bye. Baik, saya lagi cikgu kawan ni. Cik Gamdan. Budak dah keluar kita nak ibu lagi. Kat ujung-ujung ya. Bye cikgu, bye. Biarlah. Doa supaya korang meloncat terima apa meloncat. Siapa nak beli takoyaki? Baru belah. Ramai keluar dah. Cepat keluar. Siapa nak beli atau rumah? Baik. Berdolar pun boleh. Bukan you. Ha? Nak beli aje atau rumah? Okey sikit bu. Ni nanti boleh roja-roja atau rumah beli Cikgu, Akhirnya Kumasiam tak jumpa juga kan? Ada you ah. Marah. Tidak beli okey. Dah lah you. Berdolar pun boleh. Kau tengok dia kawan-kawan sistem ni kan? Cikgu panggil Siapa tutup pintu ni? Alia. Zahir ada pula ha. Cikgu. Saya. Bila nak sekolah? Tak sabar Nak sekolah tak nak duduk rumah. Tapi Nak ramai dah sekolah. Penat lah duduk rumah. Tanya Cikgu Shima bila nak sekolah. Cikgu nak sekul. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi Dah boleh tinggalkan ke? Okey, nanti kamu akan ada perkampung ilmu Okey, minggu pertama cuti sekolah, cuti betul Okey, lepas tu minggu kedua akan ada perkampungan ilmu. Nanti cikgu akan masukkan dalam WhatsApp group jadual ni Dan start tahun 2021 Dah boleh keluar ke? Tapi jangan risau, 3 minggu sahaja, tak adalah lama, 3 minggu sahaja. Ada masa untuk kamu rehat ya. InsyaAllah lah tak stres. Ada waktu rehat dia Okay, nanti cikgu akan masukkan jadual untuk program ni dalam WhatsApp. Ada mahu pada berapa Jadi hingga hari Jumaat. Kelas PDR seperti biasa. Hello, Assalamualaikum. Tu punya video hari ni mungkin ada mu'abidullah ada masalah, tak apa. Janji saya dah buat rakaman video ni menerusi Google Meet. Jadi insyaAllah saya akan paparkan video ni dalam YouTube dan juga Facebook dalam jangka masa yang terdekat setelah saya editing. Okey. Jadi maknanya nanti yang Facebook Live tu biasalah ada tagging kan sebab lain. Jadi tak ada masalah, nanti siapa yang nak tengok balik apa tu kata-kata hikmah daripada Cikgu Rizman dan juga Ustaz Khairudin tadi supaya maknanya dapatlah tengok ulangan semula dekat YouTube dan Facebook. Okey. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Bye. Oh, asyik dengar. Tak pada ni. Nak bengok ni. Ni tak keluar. Kalau dah Facebook tu dah keluar, dengar. Semua saya dengar keluar. Baik Cikgu Sima. Yang semua. Ya, betul lah Wish. Tapi orang kuatnya bukan saya sebenarnya yang ada kat atas tu. Botol-botol sebenarnya.
Saya hanya promosi video urus budak je. Tak apa, si Aisyah. Aisyah. Kak La. Hai. Kak La, jom ajak Aisyah. Dia lah. Pak Uda buka. Boleh juga mengetai Pak Uda. Oh dah. Dah selesai Peggy nak ikut. Makan tengah kita dia dah awal sangat. Dah selesai baru rasa lapar balik kan? Alhamdulillah. Dia nak kena settle, nak kena tempat je. Bye. Lepas Bye. akan solat dulu ke? Dah asar ke? Jom. Akak solat asar dulu. Akan solat dulu siap-siap lah. Okay. Saya dekat pejabat. Okay. Akak solat asar dulu. Cikgu Syimah ada kan? Ada? Okay, dah solat asar dulu. Tahniah lah, tahniah Syah. Terima kasih banyak. Okay, terima kasih. Okay. Oh, seronoklah jumpa Iwan. Semangat ya. Iya. Okay, bye. Bye.